Baik, ini pula perkembangan dalam negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin berpendapat terdapat keperluan untuk meneliti semula pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir Disember ini. Melalui perkongsian di Facebook rasminya, beliau berkata ini kerana situasi semasa masih tidak berubah sehingga ada setengah kawasan terpaksa dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKP. Faifa, apa itu COVID-19? COVID-19 itu adalah satu virus yang wujud di Wuhan pada hujung tahun 2019. COVID-19 ini juga dipanggil sebagai novel coronavirus. Dia boleh berjangkit melalui saluran pernafasan seseorang jika imunisasi badan yang lemah. Kebanyakan novel coronavirus boleh merebak melalui manusia dan juga haiwan. Itulah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda semua tentang tanda-tanda bahawa seseorang itu telah terkena COVID-19. Simptom-simptom dia yang korang perlu tahu apa je. Antara simptom-simptom COVID-19 sekarang ni, korang pun tahu kan sekarang ni musim COVID dia mudah berjangkit melalui jangkitan, pernafasan. Antara tanda-tanda dia ialah demam, batuk, sesak nafas ataupun kesukaran untuk bernafas tu, and then sakit badan, sakit tekak dan juga sakit kepala. Itulah kita kena menitik beratkan, kita kena amalkan, kita kena lindungi diri kita sebelum terkena. Kita kena pakai pelitup muka, hand sanitizer. Kita kena sentiasa bawa mana-mana, nanti tak adalah mudah berjangkit dengan orang. Terima kasih. Hey guys, Assalamualaikum. Hari ini saya nak menyampaikan tentang cara mengelakkan diri daripada terkena jangkitan COVID-19. First, kita kena selalu mengamalkan tahap kebersihan diri yang sangat tinggi. Contohnya, kita kena selalu kerap bercuci tangan dengan sabun dan bahan pencuci yang lain seperti hand sanitizer. Dan kita juga kena selalu pakai mask bila kita nak keluar ke mana-mana dan sentiasa bawa hand sanitizer. Yang ketiga, elakkan diri daripada pergi ke ladang haiwan, kedai-kedai yang menjual haiwan yang masih hidup atau pergi ke tempat penyembelihan haiwan dan jangan sentuh haiwan seberangan. Yang seterusnya, elakkan diri daripada mengunjungi tempat yang menjadi tumpuan ramai dan elakkan diri daripada bergaul rapat dengan individu yang bergenjala. Dan seterusnya, elakkan diri daripada memakan makanan mentah ataupun makanan yang kurang masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menerangkan tata cara atau etika batuk dan bersin semasa COVID-19. Mula, kita perlulah sentiasa memakai mask supaya apabila kita batuk ataupun bersin, ia dapat mengurangkan risiko daripada orang lain terkena jangkitan ataupun mengelakkan kita daripada menyebarkan penyakit seperti coronavirus ataupun penyakit yang lain seperti sesama dan lain-lain.
Mask ni penting sebab dalam masa yang sama kita dapat mengelakkan diri kita ni daripada terkena penyakit daripada orang lain lah. Kemudian kalau tak ada mask, kita menggunakan tisu sebagai pelapis apabila kita bersin ataupun batuk supaya kita tidak menyebarkan penyakit ini kepada orang lain ataupun mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan virus COVID-19. Kemudian sekiranya kita tiada mask ataupun pelapis seperti tisu untuk digunakan sebagai pelapis semasa kita batuk atau bersin, kita boleh menggunakan pergelangan tangan sebagai ganti kepada mask ataupun tisu supaya kita tidak menyebarkan virus COVID-19 kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sakinah binti Muhammad Yusof. Baiklah, yang seterusnya adalah tentang cara membasuh tangan dengan betul dan sempurna. Terdapat 7 langkah dalam mencuci tangan dengan sempurna. Baiklah, langkah yang pertama, membasuh tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Langkah yang kedua, menggosok tapak tangan. Langkah yang ketiga, menggosok di setiap jari dan celah-celah jari. Langkah yang keempat, menggosok kuku pada tapak tangan. Langkah yang kelima, menggosok di belakang tapak tangan. Langkah yang seterusnya, bilas dengan air yang bersih yang mencukupi dengan sempurna. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh, iaitu keringkan tangan anda dengan menggunakan tuala kering dan juga tuala yang bersih. Mencuci tangan bukan sahaja hanya selepas makan, tetapi ia juga perlu dicuci menggunakan sabun selepas mengingus, selepas memegang sesuatu yang kotor dan beracun dan juga selepas keluar tandas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iman Jannati binti Muhammad Rasul Nizam. Dalam video ini saya akan memberitahu apa yang patut kita lakukan jika kita terkena COVID-19. Tapi sebelum itu, saya akan beritahu sebenarnya terdapat 3 kemungkinan keadaan kesihatan untuk kita sekiranya kita positif coronavirus jika kita telah melakukan siri pemeriksaan coronavirus ataupun swab test. Yang pertama, jika kita positif virus ini namun dalam keadaan sihat ataupun tidak mempunyai gejala, ia menunjukkan badan kita mampu untuk melawan penyakit ini. Tetapi jangan panik, anda tetap tinggal di rumah dan gunakan bilik yang berasingnya dengan ahli keluarga supaya tidak dijangkiti kepada ahli keluarga yang lain, dan hubungi hospital untuk mendapatkan maklumat yang lanjut. Yang kedua, jika kita positif coronavirus dan terdapat gejala yang ringan seperti demam, batuk, berasa lemah dan sesak nafas, tetap tenang di rumah dan jangan tergesa-gesa ke hospital kerana ia dapat menyebarkan virus tersebut kepada orang ramai. Rujuk doktor secara atas talian ataupun hubungi pihak hospital untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Yang ketiga ataupun yang terakhir sekali, jika kita positif coronavirus dan mengalami gejala yang teruk seperti demam panas yang suhunya melebihi 38 darjah Celsius, mengalami sesak nafas, batuk dan tidak dapat melakukan sebarang aktiviti, apa yang perlu anda lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah hubungi talian kecemasan dan sentiasa memakai topi muka dan tunggu pihak hospital datang mengambil kita untuk hospital untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Insyirah binti Muhammad Syukri. Saya ingin berkongsikan kepada anda semua cara-cara mengatasi COVID-19. Yang pertama,
anda mestilah memakai topeng muka ataupun face mask apabila hendak keluar ke rumah ataupun ketika berada di tempat awam. Selain itu, jangan menggunakan topeng muka yang sama atau berulang-ulang kali. Sebaiknya, keraplah menukar face mask anda dari semasa ke semasa dan sekiranya anda menggunakan face mask jenis kain fabrik dan sebagainya, anda juga dinasihatkan supaya kerap mencuci face mask tersebut. Di samping itu, jangan meletakkan atau menyangkut face mask anda di dagu dan yang paling penting, jangan berkongsi face mask anda dengan orang lain termasuklah ahli keluarga sendiri. Yang kedua, anda mestilah stay at home ataupun kekal di rumah dan jaga jarak anda apabila berada di tempat awam. Anda dinasihatkan supaya kekal berada di rumah dan hanya keluar rumah atas urusan penting sahaja atau membeli barang keperluan dan pergi ke kerja. Kerana dengan berada di rumah dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19 ini. Dan inilah masa yang terbaik untuk anda meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga tersayang. Dan yang ketiga, anda mestilah mengenali simptom-simptom COVID-19 dan sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Anda boleh mengenali simptom COVID-19 dengan mencari di media sosial sebagai langkah berjaga-jaga dan supaya anda dapat mengenali penyakit ini dengan lebih teliti dan jelas. Anda juga mestilah sentiasa peka akan perubahan diri anda dan orang di sekeliling termasuk ahli keluarga anda sekiranya mengalami beberapa simptom COVID-19 ini. Sekiranya anda tidak sihat seperti batuk atau selsema, pakailah face mask dan segeralah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital yang berdekatan dengan rumah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfalin Atirah binti Safudin. Baik, peningkatan jangkitan coronavirus semakin membimbangkan. Dalam hal ini, kerajaan telah mengeluarkan undang-undang yang perlu dipatuhi oleh rakyat bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Jadi, apakah undang-undang yang perlu kita patuhi? Antaranya ialah sekatan kemasukan pelancong ke dalam Malaysia dan sekatan perjalanan keluar Malaysia. Ini bagi mengelakkan berlakunya kes import yang disebabkan datangnya pelancong dari luar negara ke dalam Malaysia. Kerajaan juga mengeluarkan larangan perhimpunan dan pergerakan ramai seperti aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Seterusnya, larangan merentas negeri atau daerah juga turut dilakukan kerajaan di mana-mana kawasan zon merah atau zon kuning bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini. Kerajaan juga mengeluarkan arahan penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting negara. Undang-undang penutupan semua taska dan tadika, sekolah swasta ataupun kerajaan sama ada pendidikan rendah, menengah ataupun pra-universiti turut dilakukan oleh kerajaan. IPT kerajaan atau swasta serta institusi latihan kemahiran juga ditutup bagi mengelakkan penularan jangkitan coronavirus. Arahan dan undang-undang kerajaan ini adalah satu cara untuk mencegah penularan wabak ini. Usaha kerajaan ini hendaklah dipatuhi bagi memutuskan rantaian COVID-19. Pengajaran penting yang perlu diambil iktibar sepanjang berlakunya COVID ini ialah tidak kira wabak ini berlaku ataupun tidak, kesihatan kita perlulah menjadi perkara yang utama. Jangkitan COVID ini juga memberitahu kita bahawa hidup ini sangat singkat. Jika hari ini kita dapat bernafas dengan baik,
Namun jika terkena jangkitan COVID ini, mungkin kita tidak dapat lagi bernafas dengan baik. COVID ini juga mengingatkan kita bahawa telah banyak masa yang kita bazirkan selama ini. Ia membuatkan kita untuk pulang dan kekal di rumah dan mengeratkan silaturahim antara keluarga kita. Yang terakhir, wabak ini mengingatkan kita bahawa pekerjaan bukanlah segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadidah Hazwa binti Zaini, nombor matrik D19312226. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab bersama memutuskan rantaian COVID-19. Yang pertama, orang ramai perlulah sentiasa kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kedua, elakkan perjalanan merentas negeri, daerah dan mukim tanpa ada urusan yang mustahak. Yang ketiga, masyarakat diingatkan supaya tidak alpa dan sentiasa meningkatkan disiplin diri supaya tidak melanggar peraturan yang telah